Ini saya beri kritikan juga. Macam mana berlaku di Jempol. Semalam waktu persidangan Agung UMNO di Jempol dah lah terjadi pula kejadian lempang-melempang. Saya kecewa, malu. Sebab itu saya jangan susah hati. Kalau benda tak betul, saya tetap akan katakan tak betul. Kalau betul, saya tetap katakan betul. Walaupun ia melibatkan parti di mana saya adalah orang UMNO, melibatkan UMNO saudara. Kerana UMNO Jempol melahirkan kekecewaannya kerana tindakan seorang pegawai pada seorang pemimpin bahagian itu. Dia tak bagi nama. Telah mengambil tindakan yang bagi saya lah melempang seorang ahli parti itu pagi semalam. Ia berikutan ucapannya yang mungkin mengkritik pimpinan bahagian. Jadi saya kata apa hal pula ni lempang-melempang. Ini bukan budaya UMNO. Ini bukan budaya politik orang Melayu. Kita budaya politik kita bersuara. Sekarang ni kebebasan bersuara. Bukan lempang-melempang. Akhirnya bertumbuk dan sebagainya. Ini tidak harus diizinkan, saudara. Jadi sebab itu berikutan kejadian itu, saudara, maka pergerakan pemuda UMNO, Ketua Pemuda Jempol merangkap Ketua Pemuda UMNO Negeri Sembilan, iaitu Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir. Dia kata tindakan ala Samsing itu dipercayai dilakukan kerana yang melakukan tindakan itu tidak berpuas hati dengan ucapan ahli berkenaan pada persidangan UMNO bahagian Jempol. Katanya saat UMNO sedang berdepan dengan pilihan raya ini, tak sepatutnya kejadian itu berlaku. Kita katanya sebagai pemuda, pergerakan pemuda UMNO Negeri Sembilan khususnya, menolak sebarang politik Samsing seperti yang ditunjukkan oleh pegawai berkenaan. Dan itu beliau menuntut agar beliau selaku pengawal ke ataupun pembantu kepada tokeh dia, bos dia yang dikatakan sebagai pimpinan antara pimpinan di Jempol itu, maka perlulah dipecat. Malahan dia juga wajar dipecat daripada parti UMNO. Kerana tidak berlaku. Saya lihat sendiri presiden, timbalan presiden, apa orang tak maki, tapi tak ada pula nak ambil tindakan, pergi seranah orang. UMNO mengamalkan politik matang. Jadi kejadian ini kita harapkan tidak berulang dalam sesi musim kempen mengempen, dan juga yang paling penting nanti kalau calon-calon yang mereka harapkan untuk menjadi calon tidak terpilih. Di Kelantan selalunya berlaku dipanggil cah keting. Kalau calon tak dipilih, berlaku boikot memboikot, serang peribadi. Jadi sedangkan sepatutnya apa saja yang diputuskan oleh pucuk pimpinan parti hendaklah diikuti, saudara. Jangan ambil tindakan sendiri, saudara. Malahan seperti itu semalam juga berlaku kekecohan. Yang ini berlaku di Muar. Di Jempol lempang-melempang. Di Muar pula tu ada gerakan. Saya tak tahu siapa yang melakukan, tapi tak baiklah. Syed Saddiq menuduh, dia kata ini orang UMNO yang buat. Saya kata ini bukan budaya UMNO. Ini kerana ceramah yang dilakukan Syed Saddiq di Muar semalam diganggu oleh sekumpulan pemuda berbaju hitam yang datang dengan bermotosikal. Sedangkan sewaktu ini menurut saudara naib presiden muda iaitu Muttalib Osman, dia kata ceramah pada mulanya tenang. Tiba-tiba bertukar jadi masalah dengan kekecohan kerana apabila saja Syed Saddiq berucap. Itu sebab Syed Saddiq adalah wakil rakyat kawasan Muar. Sebab kita melihat dua klip video yang tular saudara dalam media sosial. Satu 1 minit 31 saat dan satu lagi 1 minit 45 saat durasinya, saudara. Ini melibatkan sekumpulan anak muda berbaju hitam. Jangan tuduh UMNO. Sebab itu bagaimanapun ini pihak polis, pihak pengawal keselamatan berjaya mengawal keselamatan. Sebab ini keadaan provokasi yang sebegini tak baik. Sebab itu kata pemuda UMNO Muar, itu menurut ketua pemudanya saudara Helmi Abdul Latif, dia kata pemuda UMNO Muar menafikan pihaknya mengganggu ceramah yang dibuat oleh Presiden Parti Muda, itu Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman yang juga sebagai ahli parlimen. Dan sebelum tu memang ada ucapan, tak ada ganggu pun. Kenapa waktu Syed Saddiq berucap, maka datang suara-suara yang menjerit, penipu, tipu, ertinya rakyat di Muar. Bukan ditaja oleh pemuda dan sebagainya. Sebab kata Helmi,
apa yang dituduh kononnya pemuda UMNO yang lakukan onar itu tak betul katanya. Kekecohan bermula apabila Syed Saddiq yang juga penyandang Parlimen MUA sedang berucap sebagai penceramah terakhir. Beberapa orang anak muda berkumpul di luar kemah. Suatu ceramah diadakan dan mereka menjerit dan memanggil Syed Saddiq penipu. Itu terpulanglah. Dia sebagai wakil rakyat kawasan itu. Walaupun ada yang membalas dan sebagainya, tapi bagaimanapun keadaan dapat diredakan. Itu keadaan berlaku di MUA. Tak sepatutnya terjadi di mana-mana. Saya cuma katakan, kalau mereka wakil rakyat kita yang datang kawasan kita, tanya dia apa yang dah buat. Mana janji-janji kamu sebelum ini. Saudara. Dan saya difahamkan bahawa Syed Saddiq mula bimbang untuk bertanding di MUA. Oleh itu, ini saya katakan bahawa Parti Muda ini memanglah tajaan DAP. Kerana kabarnya Syed Saddiq akan dipindahkan daripada MUA untuk bertanding di kawasan Iskandar Puteri. Dewan Parlimen Iskandar Puteri yang diwakili oleh Lim Kit Siang. Jadi Lim Kit Siang sudah pun mengumumkan tidak lagi aktif dalam politik dan tidak akan bertanding. Jadi kekosongan di Iskandar Puteri akan diisi oleh calonnya adalah Syed Saddiq. Kerana yakin pengundi-pengundi bukan Melayu di Iskandar Puteri akan memilih mereka memilih Syed Saddiq yang merupakan anggota ataupun kerabat dalam Pakatan Harapan. Pilihan raya dulu Iskandar Puteri P162 Pakatan Harapan itu DAP mendapat undian sejumlah 80,726 undi, mengalahkan calon daripada Barisan Nasional Jason Teo yang memperoleh 35,862 undi. Jadi jumlah pengundi berdaftar Iskandar Puteri adalah 138,299 dan Lim Kit Siang waktu itu memenangi dengan majoriti 44,864. Yakin bahawa pengaruh Lim Kit Siang, yakin bahawa pengundi bukan Melayu akan memberi undi pada Syed Saddiq. Kerana kerabat Pakatan Harapan, maka Syed Saddiq kabarnya bakal dipindahkan untuk bertanding di Parlimen Iskandar Puteri. Dia tak bertanding di MUA. Kalau bertanding di MUA, lihat sendirilah, rakyat pun dah kata dia penipu. Saudara. Dan dalam kejadian yang sama juga saya lihat tak seronok berlaku. Ini berlaku di Kedah pula. Apabila papan tanda dan pagar di pintu masuk kediaman resmi Menteri Besar Kedah di Seri Mentalun Alustar disimbah dengan cat merah dan cat biru. Dan pihak polis, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, bilik gerakan polis, ibu pejabat polis daerah Kota Star menerima panggilan telefon berhubung kejadian itu pada jam 10 pagi tadi. Jadi menurutnya hasil siasatan menemui 4 plastik itu cat. 2 daripadanya berwarna merah dan 2 lagi plastik warna biru yang diletakkan berhampiran pokok di kawasan kejadian yang dipercayai ditinggalkan oleh pelaku yang terbabit. Jadi kejadian itu disedari oleh pengawal yang berkawal di situ pada jam 9.55 pagi. Pihak polis sedang melakukan siasatan dan kita harap kalau siapa saja melakukan tindakan tersebut wajarlah dibawa ke muka pengadilan, sebab kita tidak mahu mengamalkan politik ala gangsterism. Ini simbah-simbah cat ni macam Alung pula. Tak tahulah kalau MB pula berhutang dengan Alung, tak tahulah saya. Tapi yakin saya ini kerana politik. Sebab itu kita waktu kita berpolitik kena menahan emosi. Jangan ikut kata hati. Ikutlah akal fikiran yang waras. Politik kita harus matang, saudara. Dan saya juga menerima satu kiriman bagaimana keyakinan pengundi-pengundi, terutama anak-anak muda begitu yakin dengan kehadiran beberapa pemimpin muda yang kita lihat kalau diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional boleh mencapai kejayaan. Seperti antaranya adalah saudara Hisham Jalil yang kini dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Kerana anak-anak muda dahagakan pemimpin yang berhujah dengan fakta, bukan dengan cacian maki hamun. Jadi Hisham Jalil dilihat sebagai pemimpin muda yang berpotensi untuk diketengahkan. Tapi kabarnya UMNO Selangor masih lagi seolah macam berdendam. Masih lagi tak mahu mengetengahkan Hisham ni di tempat yang selamat.
kabarnya mungkin Hisham diletakkan bertanding di Shah Alam. Bagi saya tak ada kisah. Kalau dia diterima oleh warga, oleh rakyat, sama ada kerana dulu memanglah kawasan itu kawasan Khalid Samad. Daripada Parti Amanah. Bagi saya kalau letak Hisham Jalil pun tak ada masalah. Sebab anak-anak muda yang dulu mereka menyokong parti-parti daripada pembangkang Barisan UMNO, Barisan Nasional kerana memberi satu undian protes disebabkan oleh pimpinan UMNO masih lagi mengamalkan sistem wolot. Saudara Ismi, Datuk orang UMNO memanglah cakap macam tu, cakap macam mana saudara? Saudara, saya bagi tahu, saya menentang sebarang tindakan begitu. Saudara Yusof, Datuk ni buat dosa, tuduh muda ditubuh dan disokong oleh DAP. Tak, bagi saya kalau dia sebab dia Saudara Yusof, saya melihat gambarannya, saya bukanlah menuduh begitu, dipercayai saya kata sebab unsur-unsur begitu. Sebab sejak daripada pilihan raya di Johor dulu, pimpinan DAP begitu menyantuni parti muda. Malahan kalaulah dapatan saya mengatakan bahawa Sadiq akan bertanding di kerusi Parlimen Iskandar Puteri, itu kawasan DAP. Itu antara buktinya saya kata. Bukanlah saya menuduhkan 100% ditaja, tidak begitu. Ya, Saudara Yusof, jangan marah dengan saya. Saya memberi pencerahan. Sebab saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ya, saya minta saudara use satu Malaysia, tak payahlah kita balas sama sendiri. Jangan kita bergaduh. Mungkin Saudara Yusof dia ingin mengingatkan saya bahawa saya membuat tuduhan. Saya tak menuduh. Saya kata melihat bahawa ciri-ciri itu waktu bertanding di Johor, Pakatan Harapan, yang akhirnya dalam kumpulan Pakatan Harapan ada 3 parti, Amanah, DAP dan Parti Keadilan. Sedangkan kawasan tersebut seharusnya diletakkan calon daripada Parti Keadilan. Tapi kerana waktu itu DAP yang besar, maka calon daripada muda lah. Dan kali ini, bila saya mendengar mengatakan besar kemungkinan calon untuk di Iskandar Puteri, bila Lim Kit Siang tidak bertanding. Dan kabarnya mungkin diturunkan Syed Saddiq dipindahkan daripada Muar ke Iskandar Puteri. Kalau itu berlaku, itu gambaran bagaimana? Itu saja saudara. Sebab kalau Syed Saddiq kekal bertanding di Muar, kabarnya besar kemungkinan akan kalah. Sebab itu sekarang ni saya juga mendapat perkabaran bahawa Tan Sri Muhyiddin katanya tidak lagi akan bertanding di Paguh. Kerana macam mana saya katakan bahawa dari segi dapatan data, kalau beliau mengekalkan bertanding di Paguh, maka berakhirlah karier politiknya. Sebab dia pun menyatakan kalau dia kalah dalam pilihan raya kali ini, dia akan itulah hari-hari terakhir dalam politiknya. Jadi saya dipahamkan bahawa beliau akan bertukar bertanding di Muar. Memanglah Paguh dengan Muar pun tak jauh mana. Saudara, malahan Datuk Tan Sri Muhyiddin juga berasal dari Muar. Kubur Allahyarham bapanya pun ada di Muar. Saudara, jadi anak orang Muar mungkin dia balik bertanding di Muar. Itu katanya. Saudara Muhyiddin kata nak bertanding di Yomping. Tak ada. Kabarnya yang logikanya, yang memang sekarang ni memang semua orang bertanding sini, orang bertanding sini lah saudara. Sekarang ini musim bakal calon yang dilihat berpotensi. Sebagaimana yang saya memberi pencerahan tentang saudara Hisham Jalil. Saudara Hisham Jalil anak muda. Dan menggapai yakin pengundi-pengundi atas pagar. Mereka mahu melihat hadirnya pemimpin politik yang sebegini. Yang tidak meletakkan ceramah-ceramahnya menggunakan ayat-ayat yang vulgar ataupun yang mencarut maki hamun, tidak. Tapi adalah berdasarkan pada fakta. Sebab anak-anak muda, pengundi atas pagar, malah orang tua pun nak dengar kita menyantuni ceramah-ceramah politik ini. Biarlah dengan berhemah. Sebab kita ada tata budaya kita, saudara. Tapi tak tahulah. Kalau benar Hisham Jalil diturunkan bertanding di Shah Alam, banyak orang mengatakan kawasan di mana pengundi-pengundi tidak favor ataupun tidak memilih pada Barisan Nasional. Tapi saya katakan kalau beliau benar-benar bertanding di Shah Alam, boleh merubah pola-pola pemikiran politik warga Shah Alam. Kerana warga Shah Alam pun rindukan pimpinan yang bukan lagi dianggap sebagai warlord. Saudara,
Dan cuma kita macam mana, selalu lihatlah cara UMNO kita menyantun ni, bagaimana Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, dia bagi Datuk semalam, dia kata okeylah, apabila Haji Hadi mengatakan tak mau untuk meneruskan kerjasama dengan UMNO yang diibaratkan seperti buah durian, durian mengkal, tak masak, dia kata mungkin sakit perut. Jadi Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau memang kecewa lah dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi yang mendakwa UMNO dicemari dengan skandal rasuah dan dibarisi pemimpin rakus. Katanya masih bertobat. Jadi dia kata saya percaya berdasarkan pemerhatian dan pandangan peribadinya. Kalau saya nak mengaibkan dia pun boleh, kata Datuk Zahid. Tapi saya ada akhlak untuk tidak mengaibkan sesiapa. Lebih-lebih lagi orang yang punya ilmu agama yang tinggi. Jadi dia kata janganlah gunakan agama untuk tujuan politik. Kita seharusnya menggunakan politik untuk memperkukuhkan agama. Bukan gunakan agama untuk politik, tapi gunakanlah politik ini untuk memperkukuhkan agama kita. Tapi melabelkan parti politik sama seperti haiwan, ataupun tumbuhan, atau buah-buahan adalah tidak wajar. Jadi itu kenyataan beliau semalam waktu di mesyuarat UMNO bahagian-bahagian Datuk. Jadi secara berhemah, Datuk Zahid menyindir lah. Dia kata, okeylah. Dia kata nak tuduh kita pun sebagai buah durian, tuduhlah. Tapi ingat, buah durian ni durinya tajam. Siapa yang ada di bawah nanti, kalau durian tu jatuh, luka kalau timpa oleh durian, saudara. Saya selalu memberi bidalan. Kalau orang cakap besar ni, saya selalu katakan, ada kalanya biarlah ditimpa oleh buah durian daripada ditimpa oleh perasaan. Ini satu hal lagi, saudara.